segar di pagi hari. Segala seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Hai, apa khabar anda semua keluarga Malaysia? Segalanya sentosa dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini bersama dengan kongsikan sebarang aduan ataupun masalah iaitu e-aduan at kpdnhep.gov.my dan juga talian 1-800-886-800. Telefon je cepat-cepat kerana kuasa bersiap sedia 24 jam untuk menangani masalah ini. Banyak lagi sebenarnya berita-berita terkini dan mutakhir anda boleh dapatkan melalui portal bernama.com untuk maklumat-maklumat terkini, dan selepas ini kita lihat pula apakah yang berlaku terhadap cuaca hari ini. Dan pagi ini macam hujan renyai, mendung sedikit. Jadi kita tengok apakah situasi semasa bagi hari ini bagi seluruh kawasan di negara Malaysia, dan selepas itu kita nak sambung ke dari berita semasa. Silakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia dari Bilik Berita bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Sebanyak 9 juta akaun pengguna domestik di negara ini dikecualikan daripada membayar pelepasan kos tidak seimbang ataupun ICPT di samping mendapat rebat 2 sen untuk 1 kilowatt jam penggunaan elektrik. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata pengecualian itu menyebabkan kerajaan menanggung kos tambahan sebanyak 5.8 bilion ringgit daripada 7 bilion ringgit, manakala 1.2 bilion ringgit diagihkan kepada industri. Kos untuk penjanaan elektrik bulan Januari sehingga bulan Jun tahun ini, kos dia berapa tak? 7,000 juta, 7 bilion ringgit. Ini kos tambahan. Yang kita beli arang batu, kos gas dan sebagainya, kos tambahan ini 7 bilion ringgit. Jadi sepatutnya kos ini ditanggung oleh pengguna. Tapi kerajaan kita memutuskan untuk pengguna domestik sebanyak 9 juta akaun. 9 juta akaun pengguna domestik kita semua ni dikecualikan daripada membayar kos ICPT ini. Tenaga Nasional Berhad TNB pada 24 Jun lalu memaklumkan mekanisme ICPT minit ke-76 bagi melengkapkan kemenangan membanggakan Manchester United ke atas Liverpool di bumi Thailand. Sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Selamat kembali segala sentosa dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, pagi ni saya nak mengimbau sedikit zaman kanak-kanak. Ashraf, masa zaman kanak-kanak ni saya memang suka nak pergi sekolah ni, excited nak baca buku, dan kita kata memang kalau mak kata nak bersiap pergi sekolah ni memang kita kena terus gembira kat situ. Betul. Tapi saya kanak-kanak dulu saya terus nak pergi sekolah sebab sekolah bukan sebab macam nak membaca sangatlah. Okay. Sebab nak jumpa kawan-kawan nak main. Betul, waktu yang real, masa kecil kan, itu yang kita sentiasa ingat memori zaman silam. Tapi kita bercakap sebagai seorang warga negara Malaysia yang begitu bertuah dengan kepelbagaian yang pendidikannya, kesihatannya dan sebagainya. Asas tu dapatlah semua pendidikan, kesihatan, itu kelebihan menjadi warga negara. Tapi ada perkara yang seperti sebut ni yang mungkin tidak beransip baik dalam konteks ini, dan itu kita nak bicarakan dalam konteks ini. Apa itu?
Dan tahukah anda semua ya, ada juga kanak-kanak yang tanpa warga negara yang sukar untuk mendapatkan pendidikan dan juga khidmat kesihatan dan sebagainya. Jadi ini adalah topik yang akan kita kupaskan hari ini, Ashraf, kita akan bercakap berkaitan tentang kanak-kanak tanpa warga negara yang akan dikupas oleh Encik Megat Shazli Mukhtarom, merupakan Timbalan Pengerusi Tegupi Membaca. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih Kita nak kepada bercerita saya. soal anak-anak kita ni kan. Betul. Kita tengok wajah anak-anak tu mesti kita rasa seronok. Pada pastinya kita nak bagi mereka apa yang boleh kita bagilah kepada mereka. Betul. Tapi bercakap soal kanak-kanak tanpa warga negara, perkara asas saya nak memahami dahulu. Bagaimana kita nak kategorikan mereka sebagai kanak-kanak tanpa warga negara? Apakah punca mendasari terhadap isu ini? Okey, kanak-kanak tanpa negara ni di-define by UNHCR sebagai kanak-kanak yang tidak mempunyai kerakyatan oleh mana-mana negara. Okey, punca-punca dia ada pelbagai lah. Di Malaysia ada 4 golongan untuk yang berisiko dikatakan sebagai kanak-kanak yang tidak bernegara. Di Malaysia ada pelarian Rohingya, mereka kanak-kanak daripada kaum-kaum yang nomadik seperti bajau laut dan pelarian-pelarian refugees. Okey. Punca-punca dia ada pelbagai. Macam contoh seperti kadang-kadang mereka ni kahwin kampung tau. Bila kahwin kampung, dia orang tak register, kahwin di luar negara dan sebagainya. Yeah. Kanak-kanak ni sukar untuk didaftarkan. Itu jadi masalahnya. Okay. Dan juga ada juga punca-punca yang mengakibatkan seperti mereka ni tidak faham keperluan untuk register kanak-kanak tersebut. Dan ada juga di mana tidak diketahui ibu bapa mereka. Contoh seperti bayi-bayi yang dibuang ataupun sebagainya, ataupun diletakkan di rumah kanak-kanak, tak tahu siapa ibu bapa mereka. Jadi itu yang mengakibatkan mereka ni tidak dapat didaftarkan sebagai warga negara. Okey, saya nak bertanya kepada Encik Megat sendiri ya. Ini adalah satu fenomena dilema. Kita pun pernah berjumpa di kawasan KLCC, contohnya ada kanak-kanak Rohingya yang juga mengemis dan sebagainya. Adalah satu senario yang mungkin membawa kepada masalah sosial. Komen Encik Megat berkenaan tentang ini, melibatkan kanak-kanak ini. Boleh. Dia ada dua isu yang berkait dengan kanak-kanak Rohingya ni. Satu, kerana walaupun Malaysia telah ratifikasikan CRC ataupun Convention Hak Kanak-Kanak, di mana semua kanak-kanak mempunyai hak yang salient right lah, basic right, hak education, hak perlindungan sebagainya. Namun dasar pendidikan negara tidak mewajibkan pendidikan bagi kanak-kanak yang tidak mempunyai kerakyatan ni. Dan juga Rohingya ni ada double lagi satu masalah, kerana mereka juga kerana mereka merupakan pelarian. Malaysia tak recognize rights untuk pelarian. Betul. Jadi bila mereka merupakan pelarian di mana mereka tidak bernegara di Myanmar sendiri dan di Malaysia, bila mereka tidak diiktiraf sebagai apa-apa warga negara, mereka akan terperangkap dalam satu cycle. Tak pergi tak dapat education, tak ada any medical rights sebagainya. Jadi they are trapped within that cycle, vicious cycle itulah. Dalam konteks ini juga disebut bahawasanya mereka tak dapat sebagai contoh kesihatan dan juga pendidikan. Dalam konteks itu, bagaimana ia memberi kesan secara menyeluruh kepada diri kanak-kanak ini sendiri? Itu yang menjadi, saya cakap, yang cycle yang berkitaran di mana mereka tak boleh escape. Kerana bila kanak-kanak itu tidak ada pendidikan, jadi mereka tidak ada any avenue ataupun tidak ada apa-apa jalan untuk mereka memperbaiki diri sendiri. Jadi kerana itu banyak komen-komen netizen mengatakan bahawa Rohingya ni kurang ajar ataupun tidak ada apa-apa. Tapi bukan salah mereka. Tidak ada orang yang mahu dilahirkan sebagai kanak-kanak yang tidak bernegara. Tapi bila mereka tidak ada apa-apa hak untuk belajar dan sebagainya, they are trapped. They cannot improve themselves. Diorang tak boleh perbaiki diri mereka. Diorang tak boleh perbaiki keluarga mereka. Jadi tidak ada apa-apa jalan yang lain. Ya, saya menarik untuk bertanya tentang yang seperti Encik Megat katakan, mereka ni terperangkap dalam situasi dan ini kan sesuatu yang mereka minta. Betul. Mungkin Encik Megat boleh kongsikan apakah saranan dari pihak kerajaan sendiri bagi membantu kanak-kanak yang tanpa warga negara? Boleh. Jadi beberapa langkah yang boleh diambil, ada langkah panjang dan langkah pendek. Bagi langkah panjang, macam saya bincangkan tadi, dasar pendidikan negara is very silent. Dia tidak ada menyentuh apa-apa hak bagi kanak-kanak yang tidak punya kerakyatan. Jadi walaupun dasar pendidikan negara mewajibkan pendidikan rendah bagi semua rakyat Malaysia, tapi mereka silent, senyap bagi mereka yang tidak punya kerakyatan, sama ada mereka ni kemungkinan kerana sebab-sebab refugee ke ataupun mereka tidak ada kerakyatan sebagainya. Jadi itu yang menjadi permasalahan dia. Jadi perlu ada pertukaran ni yang jangka panjang lah. Pertukaran kepada dasar pendidikan negara untuk lebih clear, lebih jelas
kerana kita pada tahun 1994 negara Malaysia telah sign CRC ataupun Convention Hak Kanak-Kanak. Dan berdasarkan Convention Hak Kanak-Kanak ini menjadi kewajipan kepada negara Malaysia untuk memastikan bahawa setiap kanak-kanak di Malaysia, tak kisahlah dia citizen ke bukan citizen ke, mendapat basic right. Betul. Sama ada pendidikan dan sebagainya. Jadi perlu ada perubahan kepada dasar pendidikan negara ini. Dan juga mungkin perlu ada satu pindaan. Mekanisme pindaan, kerana sekarang ini bagi kanak-kanak yang tidak bernegara, mereka boleh boleh try to apply bawah JPN. Tapi kerana JPN punya prosedur yang tidak konsisten, di mana kadang-kadang mereka boleh apply di JPN, tidak ada tidak ada respon yang konsisten. Tak ditolak tapi tak diberitahu sebagainya. Jadi itu menjadi masalah. Untuk jangka pendek, saya rasa mungkin perlu ada satu improvement untuk kita mendidik masyarakat bahawa mereka ini mangsa dan bukannya tidak terperangkap dengan naratif negatif yang mengatakan kanak-kanak ini bermasalah. Saya meletakkan dalam dua spektrum berbeza. Satu dalam konteks sebagai kanak-kanak tak ada warga negara kerana mereka ini adalah pelarian. Kedua adalah kanak-kanak tanpa warga negara kerana mereka ini adalah dalam warga ada kemungkinan merupakan salah seorang ibu bapa mereka adalah di Malaysia tapi mereka mungkin anak terbuang. Saya nak bercakap soal anak terbuang ini. Bagaimana kerajaan mengambil usaha untuk mendaftarkan mereka ini menggunakan perkara 15A Perlembagaan Persekutuan? Adakah komitmen diwartakan oleh kerajaan itu ke arah itu dengan baik? Okey, bagi ni very good question. Soalan yang sangat bagus. Kerana bagi di mana macam you cakap tadi, di mana kanak-kanak itu tidak tahu ketahui bapa mereka di mana dan sebagainya. Jadi berdasarkan Federal Consti, boleh kanak-kanak dia bawah 18 tahun di mana boleh didaftarkan menggunakan kuasa undang-undang. Namun kewajipan untuk mendaftarkan itu jika kanak-kanak tersebut di bawah rumah kanak-kanak ataupun rumah penjagaan adalah bagi pengetua. Tapi kadang-kala mungkin terlepas pandang. Mereka ni tidak memberatkan kewajipan untuk mendaftarkan mereka. Ini mengakibatkan kanak-kanak ini apabila berumur 18 tahun macam kite without any strings. Di mana bila dia keluar dia tidak ada apa-apa perlindungan. Dan ada juga mereka ni akibat mereka tidak ada perlindungan, mereka dieksploitasi sebagai pelacuran dan sebagainya. Saya rasa this is a very serious question that should be asked kepada JKM, di mana mesti ada kewajipan untuk mendaftarkan semua kanak-kanak di bawah jagaan mereka sebagai warga negara. Alright, Dok, saya ingin melihat kepada konteks yang lebih ringkas lah berkaitan tentang bila melibatkan masyarakat di persekitaran, di mana kadang-kadang kita tak tahu dalam persekitaran rumah kita ada juga kanak-kanak yang bukan warga negara. Jadi apa yang boleh dilakukan atau tindakan, mungkin laporan yang boleh dilakukan? Komen saya rasa pertama sekali masyarakat harus lebih cakna terhadap isu kanak-kanak tidak bernegara ataupun OTB lah yang pendek OTB. Kerana mereka perlu faham bahawa mereka ini bukannya salah mereka. Sebenarnya kanak-kanak ini merupakan mangsa keadaan dan mereka ini juga terperangkap. Jadi first sekali saya berharap supaya masyarakat sedar akan isu tersebut. Dan bila mereka sedar, mereka tidak akan terperangkap dengan naratif negatif yang mengatakan bahawa pelarian-pelarian ataupun kanak-kanak ini seperti Rohingya di mana mereka ini merupakan yang bermasalah dan sebagainya. Jadi bila mereka ada cakna kepada isu ini, saya harap akan muncul satu empathy di mana mereka ada simpati terhadap mereka dan mungkin kalau nak volunteer untuk membantu, boleh banyak NGO yang memberikan persekolahan dan juga beli bantuan untuk kelangsungan hidup. Jadi saya rasa ini perkara yang harus diambil beratkan oleh masyarakat kita lah. Baik, banyak lagi kita tanya lepas ni berkaitan dengan strategi jangka panjang yang boleh dilakukan pihak kerajaan secara khususnya untuk memberi setidaknya memberikan keperluan asas kepada kanak-kanak tanpa warga negara ini. Begitu kita nak meninjau pula ni satu laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan pelatih Apa Khabar Malaysia berkaitan tentang rawatan kiropraktik. Itu satu rawatan alternatif untuk tulang belakang, otot dan sendi. Mari kita saksikan bingkisan istimewa yang disediakan buat anda. Silakan. Rawatan kiropraktik semakin hari semakin popular di kalangan masyarakat. Rawatan ini adalah satu bentuk rawatan manipulasi sendi, terutama sendi tulang belakang, dan ianya sesuai untuk semua jenis peringkat umur. Namun demikian, di luar sana masih ramai lagi yang keliru dengan kaedah rawatan kiropraktik dan fisioterapi ini.
Chiropractic macam saya cakap sebelum ni, kita fokus more kepada tulang, tapi physio dia more fokus kepada otot. Macam physio kita dia akan ajar macam exercise ke, dia tolong relaxkan otot using some teknik. Tapi chiropractic kita fokus kepada tulang, kita take away yang tekanan saraf dekat tulang. So actually tak sama. Tapi kalau macam orang tak faham, saya nak pergi chiro ke, nak pergi physio, they always can come, macam dia boleh tanya kita. So kita kalau rasa yang ni patient ni dia masalah otot banyak, so kita akan refer dia pergi physio. Normally chiropractic klinik mesti ada physio sekali. Sebelum melakukan rawatan chiropractic ini, pesakit diminta untuk melakukan pemeriksaan fizikal dan X-ray di klinik kesihatan ataupun hospital terlebih dahulu. Setelah itu, barulah rawatan chiropractic akan dijalankan dan chiropractor membangunkan pelan rawatan berdasarkan simptom, penemuan, pemeriksaan dan keputusan ujian. So Gone State ni dia ada 5 langkah. Kita buat more spesifik lah prosedur dia. So first one kita akan check, lepas tu tengok ada macam sini rendah tinggi, kaki ada panjang pendek. Nanti lepas tu kita akan guna yang mesin ni. Mesin ni khas untuk tengok macam kalau ada yang hip yang tak balance dekat spine. So dia actually tak sakit lah, dia macam 2 jari dia across je. So yang ni untuk test macam ada inflamasi dekat tulang belakang ke tak. Lepas tu baru kita check one by one the joint. Akhir kita akan guna X-ray untuk confirm lagi apa yang kita cari betul ke tak. So dia more spesifik lah. Lagipun kita tak banyak guna macam mesin-mesin, kita semua pakai tangan untuk manipulasi je. So dia more accurate lah. Kalau normally slip disc, kalau you dapat tahu awal, you can cure very fast. Tapi if you drag it for long, and then dia akan jadi lebih serious and serious. Slip disc kalau tulang satu ke depan, satu ke belakang, this one the disc come out, ini yang kita panggil slip disc. Okay, ini in 3D version lah. Slip disc dia tekan kepada saraf yang tu buat sampai sakit sangat. Tapi ada orang yang slip disc dia tak banyak, dia sikit. So mungkin dia rasa mungkin saya lengur-lengur sikit, kebas-kebas sikit, tapi bukan sakit. So dia tak banyak pay attention on the problem. Tapi kalau orang yang terus macam angkat barang berat, sekejap dia tertarik, sekejap yang ni terkeluar, yang ni kita boleh bantu cepat. As long as the patient follow the instruction lah. Macam mana nak jaga posture semua tu. Rawatan chiropratik merupakan rawatan alternatif bagi membantu melegakan kesakitan dan menyelesaikan masalah berkaitan semua tulang, saraf dan otot. Jagalah kesihatan tubuh dan sentiasa memastikan postur badan berada dalam keadaan yang betul. Saya Siti Hasniza melaporkan dari Apa Khabar Malaysia. Okey. Segalanya sentosa dalam Apa Khabar Malaysia dan kembali lagi bersama dengan kami. Tadi kita dah kongsikan bingkisan yang cukup istimewa. Kami kongsikan berkenaan tentang rawatan alternatif chiropractic. Betul, saya boleh pula sebab slip disc sakit belakang ke ni? Ni mesti banyak lagi duduk secara straight. Tapi yang pentingnya bila kita sebut tentang rawatan chiropractic ini, ianya berkaitan juga tentang posture dan juga boleh minum kalsium, susu kalsium banyak ni nak jaga tulang belakang. Okey, baik, kita nak teruskan juga perbincangan kita berkaitan tentang isu kanak-kanak tanpa warga negara ini, tentang bagaimana kita nak membantu mereka secara khususnya. Kita masih lagi bersama dengan individu bercakap tentang perkara ini, iaitu Encik Megat Shazli Mukhtaram, iaitu Timbalan Pengurusi Tagupin Membaca. Dan dalam konteks ini kita menilai secara lebih menjuluh tentang strategi yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka ini. Bagaimana Saiha? Okey, so di antaranya kalau tadi kita tahu kan tugas hakiki Encik Megat adalah sebagai seorang peguam. Betul. Tapi juga Timbalan Pengurusi Program Tagupin Membaca. Betul. Mungkin apakah inisiatif yang dilakukan untuk program ini? Okey, program Tagupin Membaca ni adalah untuk membantu kerana di Sabah, mengikut kajian ada lebih 800,000 OTB, kadang-kadang OTB di Sabah sahaja.
Jadi di Sabah, satu NGO dinamakan Haluan Sabah. Ya. Mereka telah membuka hampir 20 sekolah alternatif. Kepada Okey. sekolah ini memberikan education ataupun pendidikan kepada kanak-kanak yang tidak bernegara. Ya. Jadi kami Tagubin Baca ni rakan-rakan lah. Satu kumpulan. Satu kumpulan, katanya. kawan-kawan Masa juga, ramai ada kawan-kawan. peguam, ada magistrate, ada Ya. hakim sebagainya. Okey. Kita orang bawakan pada tahun 2018 lebih kurang 500 kg buku-buku untuk ditempatkan di sekolah tersebut, di Ya. mana kami bantu untuk selaraskan dia punya perpustakaan dan pusat sumber. Okey. Dan pada tahun 2019 kami pergi dengan sekali, di mana kami pergi hanya untuk bagi training pedagogi untuk tenaga pengajar, Ya. latihan sains dan sebagainya. Kami juga merupakan badan amal pertama yang bawa masuk satu mikroskop yang origami by University of Stanford, dengan full scope, di mana kami bawa masuk dia punya mikroskop ni untuk ditempatkan di pusat sumber di Sabah, di Takupi. Itu namanya Takupi Membaca. Kira Takupi tu ada nama kawasan daerah. nama kawasan Ya. dia di Lahad Datu. Okey. Di mana kita pergi nama tempat tu Kampung Tagupi. Kampung Tagupi Laut dengan Kampung Tagupi. Cantik tempat dia. Di mana sekolah-sekolah tu banyak memberikan education lah. Di antaranya, offering. kawasan di sebelah sana yang sering berlaku, dan antara penduduk di sana yang kita ada warga negara, dan mereka ni antara golongan yang perlu dibantu Betul, untuk Bajau mendapatkan Laut, sekurang-kurangnya pendidikan. Sekurang-kurangnya. Itu adalah strategi yang dimainkan di peringkat tempatan ataupun NGO atau masyarakat kita. Begitu saya nak menilai pula bagaimana komitmen yang perlu diberikan oleh pihak UNHCR, sebab pihak ini juga merupakan pihak yang sering kali bercakap tentang memberikan hak asasi kepada mereka. Dalam Malaysia pula bagaimana komitmen terhadap UNHCR ini bagi memberikan bantuan kepada kanak-kanak ini, ada ataupun tidak? Sebetulnya ada, dan ada beberapa bantuan yang diberikan oleh UNHCR ni banyak jugalah di kawasan Sabah dan sebagainya. Tapi permasalahan yang berlaku di Malaysia adalah kerana kurang komitmen daripada kerajaan federal dan juga kerajaan negeri untuk paling kurang untuk membenarkan mereka ni pergi sekolah. Kerana dia, walaupun kita dah sign CRC, clear, benda tu very clear. Kita dah sign CRC, menjadi kewajipan kepada Malaysia. Namun kerana dia tidak ada satu komitmen daripada pendidikan, macam saya beritahu tadi dah, dasar pendidikan untuk membenarkan kanak-kanak ini pergi sekolah. Kerana sekarang bila nak register sekolah, kalau tak ada surat beranak, tidak ada IC sebagainya, tak boleh nak sekolahkan mereka. Betul. Jadi ada macam mismatch tau. Walaupun kita sebagai polisi dah terima bahawa kena berikan hak pendidikan, at least lah, paling simple, kepada semua kanak-kanak, tidak kira status. Tapi dalam segi execution tu ada masalah. Kerana mungkin polisi pendidikan tak jelas, dan juga ada kurang komitmen kat situ. Jadi itu yang menjadikan permasalahan dia. Jadi kerana itu bila macam sekolah di nama sekolah ni nama PPMI, Pusat Pengunan Bidik Insan. Dia tak kopi, saya kena bagi tahu ni. Saya pergi sana berkali kan. Dan sekolah ini direkognize oleh Kementerian Pendidikan, di mana ada yang membantu. Kerana kita buka sekolah takkan nak cacah marba kan, kena ikut aras pendidikan. Jadi sekolah-sekolah alternatif ni ada bantuan sedikit lah untuk bantu make sure orang punya pendidikan tu mengikut aras. Jadi itu yang ada bantuan juga, tetapi polisi tu menjadi masalah. Kerana bila mereka tidak membenarkan kanak-kanak ini untuk register, kerana dia perlukan, I think baru punya polisi kena ada pasport. Itu masalah. Jadi tak boleh nak sekolahkan diorang ni. Itu yang menjadi problem kepada kanak-kanak. Tadi Cik Megat ada juga menyebut tentang bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin boleh kongsikan dengan kita hari ini, ada tak lagi inisiatif-inisiatif dijalankan daripada kementerian sendiri dalam daripada program kementerian ini? ada macam bukan secara menyeluruh lah, tapi kerana banyak pegawai-pegawai sebagainya yang cakna ataupun diorang kesian. Ya. Jadi mereka ni yang bantu bagi nasihat kan, yang bagi nasihat kepada sekolah-sekolah tersebut. Tapi secara dasar memang tidak ada. Secara pentadbiran itu amat penting juga perlu dilihat bagi memberikan apa-apa bentuk asas bantuan daripada kerajaan. Maka dalam konteks ini saya melihat adalah perkara major dia tentang nak berikan keperluan asas. Adakah wujud keperluan di peringkat federal untuk melakukan sebagaimana di peringkat negeri Sarawak yang bakal mengeluarkan kad sementara kepada kanak-kanak tanpa warga negara ini, setidak-tidaknya mereka mendapat akses pendidikan. Walaupun tak dapat lagi warga negara, tetapi akses pendidikan itu ataupun juga kesihatan diberikan kepada mereka. Adakah strategi boleh dilakukan di peringkat federal? Boleh, dan saya sangat-sangat memandang tinggi dia punya
tindakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak kerana ini bukan isu kewarganegaraan, ini merupakan isu pendidikan. Jadi bila kita asingkan benda itu, jadi bagi saya wajib kerana kita dah sign CRC. Jadi wajib bagi satu tindakan yang menyeluruh di seluruh negara untuk membenarkan kanak-kanak ini pergi ke sekolah. Dan sekiranya kita punya masalah logistik di mana tidak cukup sekolah, mungkin boleh ada bantuan kepada sekolah-sekolah alternatif seperti sekolah PPMI, di mana ada bantuan untuk selaraskan. Di mana kita pun tak boleh biar macam tu je sekolah ni kerana kita ada masalah, tak nak jadi macam di mana ada penindasan ataupun ada permasalahan dalam sekolah tersebut. Jadi bila di bawah keluarkan Kementerian Pendidikan, dia akan memastikan bahawa aras pendidikan sekolah alternatif ni dia pun sama dan terjaga, kewajikan kanak-kanak ini terjaga. Saya rasa itu harus dilakukan. Okey. Dan dari segi konteks tadi kita berbicarakan setiap kanak-kanak itulah yang dapatkan pendidikan. Jadi mungkin harapan Encik Pegat sendiri atas program yang dah dijalankan ini dan mungkin pelibatan masyarakat bersama untuk jayakan program tu. Harapan saya, macam saya nak ambil sikit daripada opening tadi, ada cakap bahawa kita ni semua nak pergi sekolah bila kecil kan. Semasa saya ditagupi, saya rasa macam sedih di mana bila kanak-kanak mengatakan impian mereka hendak pergi sekolah. Kita impian nak berjaya, impian nak jadi doktor, engineer. Impian kanak-kanak ditagupi, dia nak pergi sekolah, nak pakai baju sekolah. Jadi bagi saya, harapan saya saya dengar pula tersentuh pula hati saya. Jadi harapan saya adalah kita bagilah orang pergi sekolah, kan? Allow them to go to school. Dan harapan hati kecil saya sebenarnya adalah kerana saya nampak ada banyak naratif yang negatif terhadap kanak-kanak yang tidak bernegara ni, di mana ada masalah sosial, mereka ni terperangkap dalam mahkamah sosial, dieksploitasi, judi, terlibat dalam penggunaan dadah dan juga pelacuran dan sebagainya. Jadi harapan kecil saya supaya masyarakat lebih cakna lah, dan kita hanya ada kita. Jadi saya harap masyarakat bukan menjadi masyarakat yang hanya reti terpedaya dengan naratif yang negatif, tapi menjadi masyarakat yang juga become part of the solution. Kita ada masalah yang wujud dalam negara kita dan kitalah yang harus menyelesaikannya. Jadi tak boleh nak menunggu kerajaan, tak boleh nak menunggu kita selesaikan. Itu antara usaha yang boleh dilakukan, harapan murni daripada seorang insan yang sering kali bersama dengan mereka dan hari-hari boleh cakap nampaklah apa yang boleh dilakukan oleh mereka dan apa yang mereka inginkan, dan semoga apa yang telah boleh diusahakan akan diteruskan dan dalam masa yang sama juga dapatlah beri pendidikan kepada mereka ni. Sekecil-kecil usaha kita untuk membantu mereka kerana mereka juga manusia seperti kita. Dan tidak kita memberikan satu nilai tambah kepada kehidupan mereka. Dan selepas ini kita nak bersama dengan ketua koresponden kita yang kini berada di Jelebu. Kita akan lihat laporan kat sana ni. Ini berkenaan tentang satu tempat yang cukup menarik, kepelbagaian flora dan fauna. Jom kita saksikan. Jom nanti kita pergi hujung minggu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kali ini saya ingin kongsikan mengenai produk pelancongan terbaru di Negeri Sembilan, iaitu jeram enggang. Bagi pengunjung yang pernah ke jeram enggang ini, saya pasti mereka teruja dengan keindahan semula jadi di sini. Pemandangan aliran sungai deras yang jernih di jeram 3 tingkat terletak di Ulu Jelebu itu cukup menenangkan. Jarak kawasan itu perkira sejauh 8 km dari Pekan Kuala Kelawar bakal dibangunkan sebagai produk pelancongan baru di daerah Jelebu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Bakri Sawir berkata, jeram enggang dibangunkan sebagai lokasi pelancongan dan menerima peruntukan sebanyak RM100,000 daripada unit perancangan ekonomi negeri. Kerajaan negeri juga akan membina sebuah dewan seberguna dan tandas di tapak perkhemahan, iaitu fasiliti untuk pengunjung di sini. Kemasukan di tempat berkenaan perlu mendapatkan permit daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan berharga RM5 seorang. Antara aktiviti yang dapat dilakukan adalah berkemah, berkelah dan juga mendaki. Selain itu juga, jeram enggang menjadi salah satu perairan untuk Jabatan Perikanan Negeri Sembilan melepaskan benih ikan. Program pelepasan benih ikan ini bagi memastikan perairan umum di negeri ini mempunyai bekalan ikan air tawar, iaitu menjadi sumber makanan utama untuk penduduk di negeri ini. Okey,
Okey, baiklah kita kembali bersama dengan kami sekali di Sentosa dalam Apa Khabar Malaysia. Dini, hari ini kita ada satu isu yang cukup menarik dan diperdebatkan. Tapi saya risau sebenarnya nak berbincang tentang perkara ini sebab saya risau kejap lagi bukan kita banyak bercakap tapi kita banyak bergelak aja. betul. Sebab individu itu akan bercakap lebih lanjut tentang satu perihal yang sedang sibuk diperkatakan dalam sosial media. Di dalam media sosial ini berkaitan tentang, terus kita tahulah apa yang berlaku kan. Bila bercakap soal isu pelawak ataupun komedi-komedi ini, saya tak nak ulas panjang kerana ramai juga telah mengetahui tentang perkara yang sedang berlaku ketika ini. Baik, dan kita nak memperkenalkan teruslah individu tersebut. Nampak muka terus serius muka. Serius muka pun saya nak tergelak. Itu saudara Nizam Jintik-Jintik yang merupakan seorang pelawak yang akan bercakap kepada kita soal stand up comedy, antara komedi dan juga provokasi. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Selamat pagi. Jangan provok-provok Dah pandang tu pun dah macam dah ada humor dah tadi tu, masa break tadi. Saya datang sini pun saya tak tahu saya kena buat stand up ke kena buat apa sebenarnya ni. Okey, baik. Saya teruskan soalan. Nanti saya gelak saja. Okey, Nizam, bercakap soal stand up komedi ni kan. Dan jadi seorang pelawak ni, perkara pertama dululah saya nak tahu. Dia ada apa-apa elemen ataupun kriteria penting yang perlu dimasukkan dalam lawak-lawak yang dilakukan itu ke? Ataupun sebenarnya free flow? Ikut saja apa yang nak cakap. Bagi saya kalau nak jadi pelawak ni yang paling penting sebenarnya pertama kali kena lawak lah. Lawak lah. Kena jadi kena lawak lah. Tapi saya berbeza sikit dengan breed yang ada dekat ni sebabkan saya pergi ke arah dua-dua arah. Saya pergi ke arah underground, jadi saya buat stand up comedy dan saya pergi ke arah TV. Saya pun pernah masuk rancangan, siapa tahu boleh sebut ke tak rancangan tu kat sini. TV ni juga ni. Adalah satu reality tu lah kan. Reality show yang terbesar dekat Malaysia kan, yang pernah Jozan menang kan. Saya pun pernah masuk rancangan tu tahun lepas. Nama besar tu. Jadi saya faham kedua-duanya. Saya faham tentang apa yang perlu saya buat dalam stand up comedy dan apa yang saya tak boleh buat juga kat dalam TV. Sebab kat TV ni pun ada pantang larang ni kan. Jadi different. Ini kita tengok kat BT ni apa sebenarnya tengah stand up comedy ke apa sebenarnya? Ini stand up comedy. Stand up comedy. Kat mana ni lokasi dia tu? Yang ni sebenarnya kita buat dekat The Joke Factory, tapi ini adalah rancangan yang kami buat untuk streaming online. Boleh sampai sekarang boleh tengok. Ada perbezaan ke antara stand up comedy dengan komedi yang dilakukan di CCTV? Ini ramai yang tanya, ramai yang tak dapat bezakan. Apa itu stand up comedy? Macam Nabil ni buat stand up comedy ke tak? Semua orang tanya kan. Nabil buat dua-dua. Tapi beza dia stand up comedy dengan sketch comedy adalah stand up comedy tidak memerlukan kostum, tidak memerlukan karakter, tidak memerlukan makeup, tidak memerlukan props. Kalau saya naik sebagai atas stage, saya sebagai Nizam Jintik. Haris Iskandar naik atas stage, Haris Iskandar sebagai Haris Iskandar. Tapi Nabil bila naik atas stage, kadang-kadang dia jadi hantu pocong, dia jadi tukang urut, dia ada karakter yang dia bawa. So itu perbezaan dia. Dan macam Nizam juga sekali untuk sebab konten yang jenaka ataupun lawak yang Nizam macam lakukan sekarang dalam stand up comedy ke apa saja. Apa your direction ataupun mungkin sebelum mulakan tu you ada fikir tak apa yang nak sampaikan dan nilai dia? Dia sebenarnya bila kita menulis komedi, dia ada tiga sebenarnya, tiga kriteria, tiga cara. Satu, kita cerita tentang anecdotal. Anecdotal ni benda yang kita berkait dengan kita, diri kita, family kita, kerja kita. Kan? Yang saya kali observation. Observation ni benda yang kita nampak, kenapa orang tu macam ni, kenapa dekat sini macam ni, yang observation. Yang ketiganya adalah premises. Premises ni benda yang kita baca dalam online, baca dekat artikel dan kita perbahaskan artikel tu. Tiga cara. Tapi cara saya menulis adalah bila saya menulis, sebab saya fikir jika saya perlu juga masuk ke dalam TV konten-konten ni. Jadi konten-konten ni perlu mesra pendengar, mesra family, siapa-siapa dengar pun boleh. Itu cara saya dengan saya perlu ada benda ni sebab saya kena di TV. Itu beza dia lah. Kalau kita letak tepilah soal TV, sebab TV ni apa pun nak dikeluarkan perlu dia berlandaskan tentang satu garis panduan. Kita ini terikat dengan beberapa akta juga dalam konteks tak kisah apa pun yang kita lakukan, asalkan di TV itu ada ikatannya. Tapi dalam konteks yang bukan di TV dan banyak dilakukan dalam stand up comedy yang mana dilakukan di premis private sebagai contoh, dalam konteks ini ada ataupun tidak limitasi yang perlu diletakkan, ataupun sebenarnya limitasi itu perlu diletakkan dalam diri sendiri dalam konteks untuk melakukan komedi? Macam kalau kita pergi isu yang berlaku bila kita pergi open mic, kita memang akan beritahu benda-benda yang tidak boleh sentuh, yang tidak boleh menjadi perdebatan ataupun menjadi perkelahian bila kita buat. Benda paling pertama 3R ni lah, which is royalty, religion and race. Tapi certain comedian juga
berasa dia perlu bermain sehingga ke hujung. Dia tak pergi terus. Push to the boundaries dia push the boundary, tapi sometimes dia rasa okay, aku donat tak perlu untuk cross. Tapi cukuplah sampai sini je. So dia main dia edgy. That's why ada certain komik dia main edgy. Dia panggil macam apa betul-betul hampir nak kena tapi tak kena. Hampir nak jatuh tapi dia main macam tu. Tapi ada certain orang audience boleh terima. Ada certain audience tak boleh terima. Ya, dia punya penerimaan tu berbeza lah dari segi masyarakat tu betul. kan. Lagi-lagi macam politik kan. Macam kalau dibuat konten politik. Sebab dalam satu dewan penonton tak semuanya haluan yang sama. Kita ada perbezaan daripada pendengar yang mungkin suka dan tak suka, tetapi secara rangkumannya kita perlu letakkan juga satu perkara limitasi. Dalam konteks tu membina kandungan tersebut kan. Apa perkara yang memang tak boleh nak sentuh, kerana kita tahu kalau kita sebut saja orang semua akan tak suka tentang perkara ini. Kebiasaannya. Biasanya memang benda-benda yang sensitif lah, sensitif. Kadang-kadang ada yang buat joke tentang benda-benda yang orang tidak sedih. kena. Bila tak baiknya cakap macam tu. Benda-benda yang sedih kan. Common sense lah, common sense. Tapi ada juga yang buat, tapi sebabkan jenaka tu mencuit hati bila ada je orang gelak, itu kita pun tak boleh nak cakap macam mana kan. Kadang kita perform, kita rasa joke tu best. Kita perform, orang tu tak gelak, tapi kita rasa joke tu maybe okay kot. Bila perform orang gelak, so, orang suka macam ni ke? Itu tak boleh nak bajet kan. Itulah kita nak bercakap juga yang apa yang Encik Nizam katakan tu kan, bila penerimaan tu berbeza dari tapi dari pengalaman keseluruhan dah berjenaka ni kan, apalah jenis jenaka yang paling dekat di hati, senang ni nak hiburkan orang ramai. Dia yang paling best adalah membahan diri sendiri lah. Sebab subjeknya tu ada di depan mata. Betul. Bahan diri sendiri. Saya macam saya kata kan, saya ni antara artis yang paling popular lah. Kononnya lah kan. Bila saya pergi shopping mall, saya kalau 100 kali orang lalu depan saya, 3 kali saya ditegur. Itu pun tegur-tegur saya belah lah. Cik, tak boleh duit sini, cik, pergi tempat lain. Rupanya macam something macam tu lah. Membahan diri sendiri sebab audience dia suka kita berada low daripada mereka. Ataupun mungkin boleh katakan perkara atau jenaka yang relate kepada diri mereka sendiri. Jadi dia cepat macam on point. Okey, nak lihat juga perbezaan industri stand up comedy itu di Malaysia dan juga di Afrika antarabangsa. Sebab kalau tengok antarabangsa agak meriah. Betul. Paling dekat kita ambil negara jiran lah, Indonesia. Mahat mereka sendiri amat meningkatkan tinggi, memartabatkan stand up comedy berbanding dengan komedi-komedi yang seperti disebut tadi itu yang mengungkap perwatakan. Dalam konteks ini di Malaysia bagaimana? Macam saya sentuh dulu yang kat Indonesia. Indonesia stand up comedian dia lebih ramai daripada artis. Artis biasa. Sangat ramai. Memang dia ada community dia sendiri. Tapi dekat Malaysia kita nak cari orang yang boleh buat stand up comedy dalam bahasa Melayu. Saya tak kata dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita boleh kira dengan jari. Saya tak sampai 10 kot. Sebab masyarakat dekat Malaysia masih lagi belum boleh menerima secara terbuka konsep stand up comedy ni. Dia masih lagi mengatakan ni nanti dulu kot, belum lagi kot. Komedi macam ni belum lagi kot. Tapi kita sedang berusaha untuk memberi sebaran. Tapi maybe sebab ni pun maybe boleh jadi satu sebab kita boleh sebarkan lah kot. Tapi in a bad way lah. Saya tidak sengaja semua dah tahu tentang kewujudan stand up comedy ni. Biasa kalau konten ni juga, biasa orang sebut stand up comedy yang menariknya di pick up line. Pick up line ni selalu sangat famous lah, terkenal kan. Cuma nak bagi sikit dekat Salihan. Namanya yang bagi tahu dia bujang. Tu antara presiden. Belum kahwin Single. Okay, kalau dah kahwin, kalau dapat anak laki kan anak perempuan? Baby girl. Nak perempuan? Baby girl, yes. Saya tak kisah laki ke perempuan, yang penting anak kita. Boleh masuk. Saya persilakan. Saya tukar kompang je. Itulah kita kan, memang kita kena ada tagline dan juga benda yang dah on point tu, bila dah berhujung-hujung tu mesti kena ada ni. Tapi saya akan ingatlah jenaka Nizam ni sampai bila-bila. Sekali betul-betul jadi. Amin. Saya tak boleh ni kalau ada pelawak kat sini ni. Lupa dah tanya apa tadi. Macam mana ni mak ayah saya menonton? Kepada semua penonton-penonton, kepada semua penonton, aminkanlah insya-Allah. Kalau ada belah sini pula. Kepada semua penonton, aminkanlah ya. Mana tahu kan benda yang baik kita jangan lengah-lengah kan.
Okey, disebabkan sudah ada kes-kes yang mungkin tak merosakkan sedikitlah industri komedi ini. Mungkin saranan yang perlu diambil ataupun saranan bagi penggiat industri yang sudah pernah dari industri, apa yang perlu dipertimbangkan bagi orang-orang baru yang mungkin nak menjadi sebagai seorang pelawak? Apa yang mereka perlu fikirkan? Saya rasa kalau macam orang-orang baru yang baru masuk, benda pertama sekali yang dia kena fikir adalah ke mana yang dia akan rasa lagi 2 atau 5 tahun akan datang dia nak berdiri. Kalau dia hendak pergi ke arah TV, kalau dia nak pergi ke arah TV, lebih mudah untuk dia dapat kepada penonton mass Malay. Buatlah yang clean material. Benda yang mudah diterima, sebabkan kalau benda yang mudah diterima ni, kalau kita post online pun benda tu tak ada isu. Macam saya ada akaun TikTok saya dan saya ada post nak promote juga akaun TikTok saya Nizam Jek Jentik. Dalam tu saya punya joke clean, memang clean lah. Masuk kat TV pun tak ada masalah. Jadi benda-benda macam tu lebih orang senang nak ni lah terima. Sebabkan kita nak masuk kepada mass Malay, which actually kita tahu macam-macam PL mass Malay ni kan. Dengan netizennya. Jadi nak memenangi hati netizen adalah dengan memberi, kita nak tarik diorang tapi kita kena ini kau suka kan? Suka, ambil lah. Jadi kita tarik sikit-sikit. Nampak cara terlembut. Kita jangan bagi something yang dia tak suka pun boleh, memang dia lari lah terus. Sikit-sikit. Suka main sini. Ada lagi suka main sini. Makin lama makin ramai. So itu dia. Untuk yang baru ni, check di manakah dia nak berada 2 tahun 5 tahun akan datang. Kalau dia nak main underground saja, dan dia boleh ke arah underground sajalah. Macam saya fikir ke arah saya perlu berada di TV. Okey, Nizam, kita nak ucapkan terima kasih. Memang kita tak berhenti ketawa daripada saya tak ada perform lah 5 minit ke 10 minit. Saya nak bagi juga tapi masa tak mengizan. Tapi bolehlah teruskan nanti buat dengan tarihan banyak. Boleh tambah hati saya lepas ni. Okey, baik, terima kasih kepada Nizam Jek Jentik. Banyak rangkuman cukup baik yang kami berikan kepada anda hari ini. InsyaAllah kami akan berikan banyak lagi perkongsian yang menarik pada hari esok dan seterusnya. Saya kira itu saja daripada saya, Dina Syah Salim. Okey, dan saya Nur Salihah Azmi. Tapi walaupun kita sudah berakhir di Apa Khabar Malaysia, teruskan beri sokongan kepada semua program hanya di Bernama TV. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.